Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan Sinar PM hari ini dengan perkembangan politik. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata darurat gagal mengurangkan jumlah kes COVID-19. Sebaliknya hanya memperkukuhkan kuasa Perdana Menteri. Beliau mendakwa darurat jelas menjadikan kedudukan dan kuasa Perdana Menteri tidak boleh dicabar serta mengatasi perlembagaan persekutuan dan semua undang-undang. Dr. Mahathir berkata kuasa tanpa had ini bagaimanapun menjadikan ekonomi, politik dan sosial menjadi lebih teruk lagi. Melalui catatan terbaru di blognya, Ahli Parlimen Langkawi itu turut mempersoalkan 600 bilion ringgit yang dibelanjakan kerajaan dalam masa 5 bulan bagi perangi COVID-19. Masih dengan perkembangan politik, Bersatu Johor menggesa ahli politik di pihak kerajaan dan pembangkang supaya berhenti berpolitik dan berebut kuasa. Pengarah Pilihan Raya Bersatu Johor, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, perbalahan politik perlu dihentikan sementara kerana usaha perangi COVID-19 lebih penting demi nyawa rakyat dan masa depan negara. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar berkata, jentera parti perlu menjadi pemudah cara dalam menyalurkan bantuan kepada rakyat menerusi inisiatif daripada kerajaan. Kita ke perkembangan seterusnya. Dalam menangani wabak COVID-19, Malaysia mengutamakan rakyat dan memastikan kelangsungan ekonomi. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika perbincangan meja bulat pemimpin Commonwealth Rantau Asia yang dipengerusikan oleh Prince of Wales, Putera Charles. Dalam perbincangan itu, Perdana Menteri turut memaklumkan mengenai usaha yang telah dilaksanakan kerajaan untuk menjana ekonomi, rancangan pembangunan Malaysia sekaligus mencanaan peluang pekerjaan dan perniagaan yang lebih berdaya tahan. Ini pula susulan insiden LRT semalam. Perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya masih beroperasi seperti biasa bermula 6 pagi hari ini dengan menggunakan satu landasan serta disokong oleh perkhidmatan bas perantara percuma. Prasarana memaklumkan perkhidmatan berkenaan beroperasi dengan kekerapan tren setiap 10 minit pada waktu puncak dan 30 minit pada waktu lain selain pengurangan 50% penumpang susulan PKP. Perkhidmatan LRT laluan berkenaan dijangka pulih sepenuhnya dalam tempoh 3 hari selepas proses pemulihan termasuk proses sanitasi di stesen KLCC dan kawasan sekitarnya selesai. Semalam, media melaporkan 213 penumpang cedera akibat pertembungan dua tren LRT laluan Kelana Jaya yang berlaku dalam terowong antara stesen LRT KLCC dan stesen LRT Kampung Baharu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan 6 penumpang kritikal dan sedang dirawat di unit ICU Hospital Kuala Lumpur. Kita beralih ke perkembangan berita sukan. Pengendali sementara Tottenham Hotspur, Ryan Mason menyifatkan Harry Kane sememangnya layak meraih anugerah kasut emas dan anugerah perancang Liga Perdana Inggeris berdasarkan prestasi semasa beliau. Beliau mengakui anugerah buat penyerang berusia 27 tahun itu sesuai diberikan dengan statusnya sebagai penggempur yang digeruni dalam saingan domestik dan Eropah. Difahamkan Kane juga menerima anugerah perancang apabila merekodkan 14 gol mengatasi perancang Manchester City Kevin De Bruyne dan perancang Manchester United Bruno Fernandes dengan masing-masing 12 bantuan gol. Baiklah, sekian saja Top 5 News pada hari ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM, ayuh bersama memerangi jenayah rasuah melalui gerakan Sinar untuk Malaysia dan Rasuah Busters semestinya nilai moral karakter bangsa. Dan untuk itu, teruskan setia bersama Sinar Harian di semua platform digital kami dan jangan lupa untuk mengaturkan aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara. Saya Hazwan Mokhtar. Assalamualaikum dan salam hormat.